Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tentang teori konspirasi vaksin COVID-19. Pengenalan isu, media sosial menjadi laman utama kepada penyebaran berbagai naratif dan ideologi termasuk teori konspirasi vaksin COVID-19. Salah satu teori yang mendapat perhatian meluas semasa pandemik COVID-19 ialah dakwaan bahawa vaksin yang dicipta mengandungi chip mikroelektronik yang dikatakan ia boleh mengawal manusia. Hal ini membuka jalan kepada analisis terhadap teori konspirasi terhadap sudut falsafah. Selain itu, membincangkan tentang teori melalui 3 perspektif iaitu logik, metafisik dan epistemologi. Logik. Adakah hujah mereka boleh diguna pakai atau mengandungi sifat yang tidak sahih? Metafizik. Adakah dakwaan berkaitan chip adalah benar? Epistemologi. Adakah kepercayaan masyarakat itu memang benar atau boleh dibuktikan secara ilmiah atau hanyalah anggapan liberal? Surutan teori konspirasi bersif COVID-19 terdapat dakwaan bersif COVID-19 mengandungi microchip untuk menjejak atau mengawal manusia, tapi tiada bukti saintifik yang menyokongnya. Basis mRNA seperti Pfizer dan Moderna tidak mengubah DNA manusia, sebaliknya membantu sistem imun melawan virus. Dakwaan besi menyebabkan kemajulan atau kematian jangka panjang adalah tidak benar dan telah disangka melalui kajian klinikal. Teori konspirasi menghalang usaha mengawal pandemik dan membahayakan nyawa. Seterusnya adalah analisis logik. Teori konspirasi ini mengatakan bahawa vaksin COVID-19 mengandungi chip mikro. Chip ini dikatakan boleh digunakan untuk mengawal manusia atau jejak pergerakan. Namun begitu, teori ini tidak mempunyai bukti sahih dan hujah yang diberikan tidak kuat secara logik. Menurut satu artikel daripada shook.com, kandungan sebenar vaksin hanyalah mRNA, air, garam dan lipid. Jika betul ada chip, ia sepatutnya boleh dilihat di dalam botol vaksin. Selain itu, chip yang kecil seperti itu tidak cukup untuk mengawal manusia dan tidak mungkin boleh berfungsi dengan badan tanpa sumber kuasa. Dalam satu lagi artikel daripada ilmunasi.com, mereka menjelaskan bahawa chip RFID paling kecil pun masih terlalu besar untuk dimasukkan melalui jarum suntikan biasa. Dengan itu, ini menunjukkan bahawa teori ini tidak masuk akal secara saintifik atau logik. Teori ini juga gagal membuktikan siapa yang mengawal chip itu, bagaimana ia berfungsi dan kenapa tiada bukti sebenar ditemui di hospital atau mamat. Namun sehingga kini tiada satupun laporan yang sahih menunjukkan kewujudan chip dalam tubuh penerima vaksin. Saya Jessica Sian, saya akan membentangkan tentang analisis metafizik. Dalam analisis metafizik, pandangan dualisme menjadi salah satu untuk menilai persepsi realiti berkaitan vaksin COVID-19. Terdapat dua falsafah dualisme
yaitu dunia fisikal dan dunia mental. Dunia fisikal ini dia merujuk kepada sesuatu yang boleh dilihat, disentuh dan diuji secara klinikal. Manakala dunia mental pula tidak boleh disentuh atau dilihat, tetapi wujud dalam fikiran. Contohnya macam perasaan dan kepercayaan. Bagi dunia fisikal, vaksin telah diuji berkesan dan tiada kandungan chip mikro dalam vaksin tersebut. Uji klinikal telah menunjukkan vaksin adalah selamat berfungsi untuk mencegah COVID-19. Manakala dalam dunia mental pula, dalam pemikiran pengikut teori, mereka benar-benar percaya akan vaksin tersebut berbahaya kerana mereka berfikir ada chip di dalam vaksin tersebut. Kepercayaan ini tidak benar dari sudut saintifik, tetapi benar dalam pengalaman subjektif mereka. Jadi, itu yang membuatkan mereka rasa takut dan curiga berdasarkan kepercayaan mereka terhadap konspirasi itu. Walaupun tidak benar, kepercayaan tersebut wujud dalam minda mereka sehingga menyebabkan mereka menyebarkan maklumat palsu, lalu munculnya konflik sosial antara masyarakat dunia. Saya engineer, saya akan membentangkan analisis epistemologi. Epistemologi adalah cabang falsafah yang mengkaji sifat, sumber, skop, dan batasan pengetahuan. Ia juga melibatkan kajian kritis tentang kesahihan kaedah dan keabsahan sesuatu pengetahuan. Di sini, kepercayaan seseorang manusia boleh diukur dari segi emosi. Dalam kes ini, teori yang mengatakan vaksin COVID-19 mengandung chip adalah mengarut dan tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Seterusnya, manusia lebih memilih untuk mempercayai sesuatu yang sensasi di media sosial berbanding dengan kajian-kajian saintifik yang telah dilakukan oleh pihak yang pakar. Selain itu, isu ini dapat dibandingkan melalui konsep empirisme, yaitu dari segi saintifik dan pengalaman. Dari segi saintifik, tiada sebarang bukti dan kajian di mana chip mampu ditanam di dalam tubuh seseorang manusia. Dan akhir sekali, dari segi pengalaman pula, tiada sesiapa pun pernah melihat atau menguji ditanam chip di dalam tubuh badan mereka. Sebagai rumusan, dari segi aspek logik, teori-teori yang dinyatakan adalah tidak logik atau munasabah kerana tidak berdasarkan prinsip hujah yang sahih dan rasional. Hal ini kerana mereka membuat kesimpulan yang melulu dan tidak berdasarkan logik. Sebagai contoh, sesetengah orang mempunyai reaksi buruk terhadap vaksin yang menyatakan bahawa vaksin tidak berfungsi dengan baik untuk kebanyakan orang. Pada pendapat saya, kita haruslah memastikan setiap dakwaan yang dikeluarkan adalah benar dan sahih. Dari segi metafizik pula, teori konspirasi adalah sering berdasarkan kepercayaan seseorang terhadap kewujudan kuasa tersembunyi atau agenda rahsia global yang menimbulkan pertanyaan tentang hakikat realiti dan batas antara kepercayaan dan fakta. Berdasarkan pemahaman saya, falsafah mengajar kita untuk bijak menentang
menafsir dan menilai suatu teori secara rasional dengan menggunakan logik dan bukti untuk mengelakkan membuat spekulasi yang salah dan berbahaya. Dari segi epistemologi, teori ini adalah untuk mencerminkan krisis dalam menilai sumber pengetahuan yang diperolehi. Hal ini karena setengah orang lebih memilih untuk mempercayai maklumat yang terdapat dari media sosial berbanding pakar. Oleh itu, kita haruslah belajar bagaimana untuk mencari dan menggunakan maklumat dengan pengetahuan yang sahih. Keseluruhannya, setiap individu haruslah mempunyai pemikiran falsafah karena ia dapat membantu kita memahami dan menangani teori konspirasi secara rasional, kritikal, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.